Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sarah Husna binti Ahmad Nasir. Nombor kad matrik D2021-109949. Tujuan video ini dilakukan adalah untuk melengkapkan tugasan satu, iaitu Projek Carnival Edu Ternak Digital untuk kursus VAA 3013 Pengurusan Ternakan. Tajuk projek saya ialah pengurusan ternakan kambing. Kini saya berada di Kuala Cattle Farm Kuala Selangor. Hari ini saya akan buat amali ladang ternakan dan melakukan temu buah santai bersama penyelia ladang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya penyelia Kuala Cattle Farm iaitu Muhammad Hidayat bin Muhammad Hashim. Okey, boleh saya bertemu buah santai bersama Hidayat? Boleh. Okey. Boleh saya tahu siapakah pengasas Kuala Cattle Farm dan sudah berapa lamakah sudah beroperasi? Pengasas Kuala Cattle Farm ialah Datuk Amir Rahman. Datuk Rahman lepas tu untuk beroperasi kita ada dua comel yang pertama yang beroperasi satu di 2018 lepas tu di Kuala Selangor ni 2019. Apakah jenis ternakan yang diusahakan di Kuala Cattle Farm ini dan sudah berapakah bilangan ternakan yang diusahakan? Untuk jenis ternakan yang ada di Kuala Cattle Farm Kuala Selangor ni kita ada lembu, kambing dan juga bini. Ada tiga jenis ternakan. Tapi untuk bilangan kalau untuk lembu lebih kurang dalam 400 ekor. Oh, di sini 400 ekor. Untuk bini kita ada lebih kurang 9 ekor. Untuk kambing kita ada lebih kurang 2 ekor. Apakah jenis baka lembu yang kita gunakan kat sini? Untuk baka lembu yang ada kat sini kita ada baka KK, untuk kebat. Kita ada baka Wayu untuk penagih premium. Dan kita ada Carulis dan juga kita ada Rahan. Apakah sistem ladang ternakan yang diusahakan di sini? Sistem peternakan yang diusahakan kat sini ada dua sistem. Yang pertama figurat untuk peternakan. Lepas tu yang kedua kita ada perbataan. Kalau kita jantan ini perbataan. Apakah objektif ladang ini ditubuhkan? Objektif ladang ini ditubuhkan adalah untuk menjadi terkeluar dari tempatan yang terbesar di Malaysia. Apakah cabaran dalam mengusahakan ladang ternakan lembu pada waktu sekarang? Cabaran ni yang paling utama adalah makanan sebab kita sekarang ni tengah fokus kepada korban. Tapi cabaran yang kedua adalah dari segi penyakit sama ada penyakit muka atau penyakit lah. Kandang kambing. Dekat sini ada kambing, biri-biri, baka, pejantan dan pedaging. Dekat sini ada jantan, ada betina. Dekat sini juga ada baka domba dan damara. Jadi aktiviti yang kita nak buat hari ni adalah menimbang ternakan. Jadi ada peralatannya, ada penimbangan tu, dia penstik maka untuk menanda, dia untuk menimbang ternakan. Okey. Jadi apa tujuan kita nak menimbang ternakan ni? Yang pertama untuk kita tahu kenaikan berat badan harian dia, itu yang utama lah. Kita nak tengok sama ada pemberian makanan kita ni berkesan ataupun tak, cukup ataupun tidak. Lepas tu yang kedua kita nak tahu sebabkan pemberian ubat. Sebab pemberian ubat ni kalau ikut dia punya dos dia tu, dia ikut berat ternakan. Faham? So sekarang ni kita nak buat aktiviti menimbang untuk biri-biri betina. Ya, beri betina tu. Sekarang kita akan melakukan amali ladang ternakan iaitu menimbang berat badan biri-biri. Yang pertama sekali, letakkan ternakan di atas guni yang telah berikat dengan tali dan tali tersebut perlu diangkat dan diletakkan pada penimbang gantung. Kemudian, baca berat badan kambing tersebut untuk direkodkan di dalam fail rekod. Seterusnya, baca nombor tag pada telinga kambing dan akhir sekali tanda kepala biri-biri menggunakan crayon marker. Jadi apa tujuan kita nak merekod ni? Untuk penggunaan masa yang datang. Ini masa yang datang kita ada cukup. Untuk tiga hari ni kita nak timbang 30.3. Kita tahu ada naik berat badan sebanyak dalam 6.3 Dan apakah tujuan kita nak tanda ni? Tujuan dia untuk terminal pasti ternakan contoh. Kalau banyak-banyak macam ni. Macam ni kita nak tahu ternakan yang dah ditanda tu belum. So kita boleh tengok tanda merah kat kepala tu lah. Oh, so siapa yang dah tanda ni maknanya dah timbang. Ya.
Sekarang ni adalah aktiviti amali untuk pemotongan kuku. Untuk aktiviti amali ni, apa peralatan yang kita gunakan? Kata. Cutter. Jadi apa tujuan pemotongan kuku ni dilakukan? Supaya ternakan tak mudah cedera lah. Dia akan nanti dia akan jalan tericur-icur dan tak stabil. Ini adalah cara bagaimana aktiviti pemotongan kuku dilakukan. Ini depan belakang ni. Semua. Kena samakan dia. Selepas Salim, iaitu seorang pekerja ladang, menunjukkan kepada saya teknik melakukan pemotongan kuku, sekarang giliran saya pula untuk melakukan amali ini. Saya mendapat pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang teknik melakukan pemotongan kuku dengan betul. Amali pemotongan kuku ternakan ini perlu dilakukan dengan berhati-hati supaya tidak terpotong bahagian isi kuku. Kita perlulah memotong bahagian lebihan kuku sahaja. Aktiviti amali ini juga perlu dilakukan dengan cepat supaya ternakan tidak berasa tertekan. Sekarang kita nak buat aktiviti Tagging. Tagging. Ataupun memberi pengenalan kepada ternakan. Jadi apa tujuan tagging ni dilakukan? Yang pertama untuk memudahkan apa jua aktiviti ternakan tersebut lah. Macam timbang, senang kita tahu nombor tag berapa ni. Kalau dia punya berat drop, kita boleh target nombor tu. Lepas tu ada penyakit, kalau macam nanti pekerja Bangladesh tu dia akan beritahu saya. Nombor tag ni muka dekat sini. So saya akan beritahu susulan lah. Pegang lah. Okay, ini adalah peralatan yang diperlukan untuk aktiviti tagging. Yang ni adalah Tag applicator. tag applicator, Yang ni tag betina. betina. Dan yang ni tag jantan. So Yang- tagging jantan dan betina ni berlainan lah. Dia sekali dia satu set. Jadi ni dia akan pakai macam ni. Dia pakai macam ni. Betina kita letak kat bawah. Macam ni. Jantan di atas. Jadi bila kita tagging tu dia akan berkat kat sini kan. So kita kat sini kena sapu ubat dulu. Ubat dia adalah bila ada luka, boleh dia akan mengelakkan daripada lalat lah. Dan juga untuk membaiki luka tu dengan cepat. So apa nama ubat tu? Ini nama dia Acrylic Levin Cream. Jadi ini adalah proses bagaimana tagging dilakukan. Pertama sekali kita letakkan Ubat, krim, luka, ubat. Sorry. Nampak sakit sikit lah. Macam perempuan kecil kan. Nampak kan? Dia terkejut. Sini. Sekarang giliran saya pula untuk melakukan amali tagging pada telinga kambing. Amali tagging ini perlu dilakukan dengan betul untuk mengelakkan pendarahan berlaku. Elakkan tagging pada urat telinga ternakan kerana jika kita tersalah tagging, ia akan berlaku pendarahan. Langkah bagaimana pemberian ubat dan vitamin dilakukan. Untuk suntikan dia ada 3 jenis suntikan. Yang pertama bawah kulit, yang kedua dalam daging, yang ketiga dalam darah. Jadi hari ni kita lakukan Bawah kulit dengan dalam daging. Vitamin biasa dalam daging. Sangkai, cacing, urat dan kutu. Yang ni ubat vitamin. Jadi vitamin ni kegunaan dia untuk naik berat badan dia, selera makan, naik berat badan. Macam manusia, vitamin. yang ni untuk mengawal penyakit. Mengawal cacing, urat dengan juga kutu. Jadi peralatan yang kita gunakan adalah bicagari. Cagari, jarum. Ini adalah langkah bagaimana pemberian ubat dilakukan. Pemberian ubat kepada ternakan perlulah mengikut dos yang betul selaras dengan berat badan ternakan yang telah direkodkan pada fail rekod.
Yang pertama sekali, masukkan jarum di dalam botol ubat. Botol ubat perlulah diletakkan secara menegak. Kemudian tarik ubat menggunakan picagari dan mengikut dos yang betul. Akhir sekali, tutup picagari menggunakan penutup. Seterusnya adalah vitamin. Langkah untuk mengambil vitamin ini sama sahaja dengan langkah untuk mengambil ubat cacing daripada botol. Tetapi, pastikan pemberian ubat vitamin ini diberikan mengikut dos yang betul dan tidak berlebihan. Ini untuk mengelakkan ternakan overdose atau pemberian ubat tidak berkesan kerana dos tidak mencukupi. Jadi, langkah bagaimana aktiviti pemberian ubat cacing diberikan? Edar ini diberikan secara bawah kulit ya. Apa ni vitamin ni pula dari sini dia dah cukup lah sini. Ni dah sini. Sebab dia dua dekat tempat yang sama dia akan kaki dia akan sakit atau rasa kemas. Dia cucuk sini dia rasa kan. So juga kiri dan kanan. Okey. Dia rasa daging-daging dia. Dia daging. Jadi ini pemberian bawah daging. Dalam daging. Oh, dalam daging. Dalam daging. Intramuskular. Oh, intramuskular ni vitamin kan? Vitamin. Betul. Setelah selesai melakukan kesemua amali, Encik Hidayat telah membawa saya untuk melihat penanaman rumput Napier. Rumput Napier atau dikenali sebagai rumput gajah merupakan rumput yang tumbuh merimbun di mana ia dapat mencapai tinggi lebih daripada 2 meter. Seterusnya, Encik Hidayat membawa saya untuk melihat rumput Napier pandan. Secara fizikalnya, rumput Napier pandan ini sama sahaja seperti pokok pandan biasa. Rumput Napier yang telah cukup umur akan dipotong dan diberikan terus kepada ternakan atau diproses menjadi silage. Untuk aktiviti yang seterusnya, saya berkesempatan untuk pergi ke kandang lembu. Sebelum memasuki kawasan kandang lembu, kita perlu disinfektan kasut untuk mengelakkan penyebaran penyakit keluar dan masuk ladang. Oh, jadi di sini ada lembu wagyu, jantan lah. Jantan. Oh, ni. Oh. Yang ni? Ini Brahman. Oh, ni Brahman. Besar betul. Dia dah berapa? Yang sekarang 45 tahun lah. Yang Brahman ni dah 45 tahun. Kalau yang wagyu? Ini dia 3 tahun. Kiranya dia ternakkan di sini. tapi kalau ini memang ambil. Oh. Ush. Jadi Brahman. Oh. Tinggi. Jadi memang tujuan dia untuk jual sebagai daging lah, Ya. korban. Dulu untuk jantan lah. Seperti yang kita boleh lihat, ini adalah baka Cheroles. Cheroles ialah baka lembu yang paling banyak digunakan untuk penghasilan daging. Mereka juga turut digunakan untuk meningkatkan kualiti baka lembu yang lain. Cheroles terkenal dengan ototnya yang banyak dan besar. Baka Cheroles ini juga boleh membesar dengan cepat serta merupakan antara baka lembu yang mempunyai kadar pertambahan berat yang tinggi. Dan kebiasaannya baka Cheroles ini berwarna putih dan putih krim. Secara keseluruhannya, lembu di dalam kandang ini diternak secara feedlot, iaitu memelihara lembu secara intensif di dalam kandang kurungan dengan memberikan makanan yang bermutu, air bersih, mineral dan vitamin yang secukupnya dalam tempoh yang tertentu. Baiklah, sekarang saya akan pergi ke kawasan lembu betina, iaitu di sebelah sahaja kandang lembu tadi. Lembu betina di kawasan ini dipelihara secara sistem ekstensif, iaitu dilepas secara bebas. Tujuan lembu betina ini dipelihara adalah untuk pembiarbakaan. Tetapi, jika cubaan kahwin sebanyak 3 kali ini gagal dibuntingkan, ia akan dijual sebagai lembu pedaging. Sekarang saya berada di tempat penyimpanan tahi minyak sawit.
Tahi minyak sawit terhasil daripada buangan ataupun hampas pemprosesan buah kelapa sawit. Tahi minyak sawit ini juga merupakan makanan tambahan bagi ternakan iaitu lembu. Saya mengambil peluang ini untuk menghidu sendiri apakah bau tahi minyak sawit ini selepas diproses. Saya juga berpeluang untuk merasai tekstur tahi minyak sawit ini. Yang seterusnya, saya berada di stor penyimpanan pelet ternakan iaitu pelet lembu dan pelet kambing. Penyimpanan pelet ternakan hendaklah disimpan di kawasan yang kering, tidak lembap dan berada di suhu yang sesuai. Penyimpanan pelet ternakan yang betul adalah penting kerana untuk memastikan makanan berada dalam keadaan yang selamat dan boleh digunakan. Selain itu, ia bertujuan untuk mengekalkan rupa, bau dan rasa makanan ternakan tersebut. Kini, saya berada di tempat penyimpanan molasses. Molasses ini merupakan sumber terbaik di dalam penyediaan makanan ternakan di mana ia memberikan rasa manis kepada silaj. Haiwan ternakan terutamanya ruminant amat menyukai molasses. Hari ini kita berada di rumah penyembelihan. Di sinilah proses penyembelihan lembu dilakukan, iaitu bermula daripada sini. Lembu tu akan diberikan bagi semula. Lagipun yang sebelah sini memang untuk penyembelihan korban kan? Tapi kalau biasa untuk outlet daging kan, supaya kalau lembu kapal lembu pada mudah kita laluan je. Ini je, ni lah. Encik Hidayat menunjukkan kepada saya bagaimana proses rumah penyembelihan ini dijalankan. Lembu akan berjalan masuk dan akan ditolak untuk memastikan lembu masuk di kawasan ini. Setelah lembu berjaya masuk, kepala lembu akan berada di hadapan ini dan badannya akan ditekuk supaya ia tidak bergerak. Kita akan lapang buang kulit, semua kepala. Tapi kita jalan ke sini pula. Kalau ke sini kita akan gantung di kaki dia, tekan bahagian belakang. Bahagian belakang. Sampai bawah tu, baru kita perlu potong pas. Jadi pendapat saya kan, apa kebaikan daripada sistem yang telah dilakukan ni? Kebaikan dia pertama mudah. Mudah boleh tak payah. Saya tahu saya tali dia ni, saya kerja tak lari. Lepas tu juga dia pun tak stress. Dia mudah cepat tak mesti sangat. Jadi bila tenaga kerja pekerja pun dapat dikurangkan. Dapat dikurangkan tu. Sebab mereka akan selesaikan pada sana. Bagian lapar, pada semua pengeluar. Lepas tu bila penyembelihan sudah dilakukan, penyimpanan dia turun sana. Jadi kalau penyimpanan tu ada dekat sana. Jadi daging pun akan segar lah. Ini adalah proses terakhir lah untuk quality farming. Proses terakhir sebelum keluar. Sebelum dipasarkan. Ini adalah proses terakhir iaitu di rumah penyembelihan. Seperti kita dapat lihat tadi daripada awal ternakan sehingga ke ini adalah proses terakhir iaitu penyembelihan lembu. Baiklah, itu saja amalan ladang ternakan yang telah saya lakukan. Terima kasih kepada pihak Kola Cattle Farm kerana telah memberikan kerjasama yang baik bersama saya.